Okay, so we have to start now. Kita mulakan dengan nota dulu sebelum kita bincang soalan yang saya share semalam. Okay, kita sikit lagi, kita cover habis gene mutation. Okay, tengok nota masing-masing. Saya share nota first. Okay, saya share nota dulu. Alright. Okay, sebelum ni kita dah go through. Okay, kita dah faham berkaitan dengan konsep mutation, apa dia mutation, apa dia classification of mutation, apa dia types of mutation. Okay. Okay, so untuk yang seterusnya pada hari ini, okay, sebelum kita mulakan untuk yang latest one pagi ni, saya nak tahu sikit feedback ataupun respon sikit lah berkaitan dengan mutation ni. Okay, dia ada dua maksud Okay, scientific definition and common definition. Okay, scientific definition first. Okay, who want to discuss little bit about mutation? Okay, saya pun nak bagi respon sikit pagi ni untuk kita nak warm up lah pagi-pagi scientific definition about mutation. Okay, saya pun nak respon. Saya, sir. Okay. Teruskan. Changes in the nucleotide base pairs in a gene. Okay, changes in the nucleotide base in the gene. Right? Okay. Kalau common definition, who want to try? Common. Maksudnya, bila kita membincangkan tentang mutation ni, secara umum ni, apa yang you terfikir tentang mutation? Maksud saya maksud umum lah, maksud umum. Tadi maksud secara saintifik kan. Kalau maksud umum tu apa? Orang luar yang tak belajar sains pun dia tahu, mutation ni apa. What do you think about it? Common definition. Ada sesiapa nak respon? Sebab apa saya tanya benda ni? Sebab bila basic je kukuh, bila pemahaman tentang konsep tu kukuh, bermaksud kita boleh mengaplikasikan kefahaman tadi ataupun konsep tadi kepada contoh-contoh ataupun keadaan-keadaan yang lebih, orang kata lebih mendalam lah tentang mutation ni. Okay. Okay, jadi just now kita dah tengok, kita dah tahu maksud secara saintifik. Okay. Okay, maksudnya permanent changes. Okay, permanent changes perubahan yang kekal. Okay, kalau perubahan yang tidak kekal ataupun reversible changes, perubahan yang berbalik, itu tidak dinamakan sebagai mutation tau. Tidak dinamakan sebagai mutation. Kita bukannya senang-senang kita nak declare orang tu termutasi ataupun tidak. Okay, kalau dia telah menunjukkan ciri ataupun sifat yang kekal pada diri dia ataupun di dalam tubuh badan dia, okay, maka kita boleh istilahkan sebagai mutasi ataupun mutation secara fizikal ataupun secara internal lah, ataupun physiological internal environment in the body lah. Okay. Okay, kalau common definition ni, kalau masuk umum ni, bila kita sebut tentang mutation, okay, mutation ni sesuatu something like difference. Okay. Different one and another, tahu. Dia berbeza antara satu sama lain. Maksudnya, normally biasanya individu yang termutasi ni dia rare tau. Dia jarang berlaku berbanding dengan individu normal. Faham tak? Okey, jadi kita boleh istilahkan sebagai suatu something like difference one and another occur in group of individual. Berlaku dalam satu kumpulan masyarakat ataupun individu. Okey, different maksudnya kita kekal lagi dalam point difference tadi. Tapi difference yang kekal
Okay, itu sedikit sikit tentang introduction ya, supaya you boleh refresh your previous knowledge about mutation. Okay, kita terus kepada nota kita pada hari ini sebelum kita bincang soalan. Okay, seterusnya kita tengok kepada effect of base substitution. Okay. Kelas sebelum ni ataupun lesson sebelum ni kita dah tengok kepada jenis-jenis kan. Okay, jenis-jenis ni saya dah terangkan. Type of gene mutation. Kan? Okay, ada soalan tak tentang type of gene mutation ni? Kena you have to remember four types of point mutation here: base substitution, base insertion, base deletion, and base inversion. Okay, macam mana kita nak find out, kita nak mengenal pasti sequence of base yang termutasi. Okay, mengikut kepelbagaian jenis point mutation kat sini lah. Kalau boleh you faham lah. Okay, kalau substitution, macam mana dia substitute? Kalau insertion, macam mana dia sisip? Macam mana dia insert? Okay. Kalau dia delete, macam mana dia mengurangkan sequence dengan pembuangan salah satu base. Kan? Kalau inverse pula, macam mana dia rotate 180 tu. Ya, kita dah faham, kita dah nampak lah. Okay, perbezaan tu pada sequence of base. Okay. Okay, seterusnya. Kita tengok kepada base effect of base substitution. Ni dalam base substitution kelas, dia ada 3 yang utama. Okay, first silent mutation, second missense mutation, and third one is nonsense mutation. Okay, jadi ada 3 yang utama. Ini sangat-sangat penting. Okay, kita dah faham maksud base substitution tu adalah apa? Dia substitute kan? Okay, dia penggantian kan, tapi penggantian ni ada 3 jenis penggantian. Okay, silence, missense and nonsense. Okay, ketiga-tiga ini sebenarnya dia dibezakan dengan keadaan feedback ataupun keadaan respon dia ataupun keadaan effect dia. Kita tengok sama-sama. Okay, let's say for example like this. Okay, this is the normal template. Katalah ni normal kan. Okay, tengok ni normal. Okay, kita go through terus Okay, ni normal template like this. So normal is normal lah, tak ada apa-apa lah kan. Okay, bila berlaku mutation, jenis substitution, okay, kita tengok satu-satu. Kena pasti, adakah base substitution tu jenis silence ke, missense ke, ataupun nonsense. Kita tengok satu-satu. Okay, let's say for example, the number one is silence. Okay, kalau silent mutation ni kelas, kita tengok apa perubahan dia dan apa kesan dia. Okay, kita baca nota. Okay, base substitution in nucleotide pair of DNA is no effect. Ini poin penting ni. Kita nak bezakan dengan yang lain. Okay, sebarang penggantian base berlaku menyebabkan ataupun mengakibatkan kesan yang sangat sedikit ataupun no effect. Maksudnya tidak ada apa-apa berlaku. Tidak ada apa, bukan tidak ada apa-apa berlaku. Dia berlaku substitution tetapi tidak ada kesan. Tidak ada kesan. Okey, ini dinamakan sebagai silent. That's why dia senyap. Contohnya kita tengok pada sequence of base kat sini. Kan? Okey, compare kat sini tau. Compare kat sini. Compare normal. Okay. Compare normal. Jadi, base number 3 kita tengok. Base number 3 here. Dia diganti kan? Betul tak? Diganti dengan base guanin. G kan? So, yang ni telah berlaku penggantian base. Okay. Bila G ni, bila A di replace kepada G. Okay. Menyebabkan berlakunya perubahan kepada asid amino ataupun amino acid. Tapi kesan perubahan amino acid tersebut tidak memberi kesan secara khusus. Tidak ada memberi kesan secara khusus. Dia hanya memberi perubahan kepada asid amino sahaja. Itu dinamakan sebagai silence mutation. Okay, kita tengok kepada missense pula yang kedua. Okay, kalau missense mutation ni pula, apabila berlaku penggantian daripada mana-mana base dalam sequence of bases, okay, dia menyebabkan amino acid itu akan berubah
dan result dia akan menyebabkan dia wrong codon ataupun dia akan menghasilkan different information ataupun different amino acid. Bila dia mewujudkan atau menyebabkan perubahan kepada amino acid, perubahan kepada information, okay, daripada situlah berlakunya kesan-kesan sampingan lain iaitu beberapa simptom ataupun disease ataupun kita panggil sebagai satu abnormal disease lah. Okay, abnormal disease seperti sickle cell anemia. You tengok. This is the sickle cell anemia. Okay. Sickle cell anemia berlaku apabila kita boleh tengok while dia CTT dia mutant dia T dah dia digantikan dengan T kan. Yang ni. Okay, ini yang berlaku. Okay, dia ada CAT. Valine ni adalah amino acid yang express trait ataupun karakter sickle cell tau. Valine ni adalah amino acid yang express trait sickle cell anemia. Okay, jadi walaupun dia hanya menggantikan satu sahaja base, tetapi dia boleh express harmful, kita boleh katakan sebagai harmful effect lah. Harmful effect lah. Berbanding dengan silent mutation just now, silent mutation dia no effect. Okay, walaupun berlaku penggantian kat situ. Okay, tu beza dia, kena faham Okay, missense once berlaku penggantian, sure dia akan menyebabkan berlakunya perubahan kepada amino acid dan juga berlaku perubahan kepada information, iaitu information tadi akan express trait yang harmful. Let's say for example sickle cell anemia lah, symptom. Okay, itu yang berlaku. Okay, ni missense, information berubah, amino acid berubah, codon berubah. Okay. Okay, kalau yang terakhir kita tengok. Okay, yang terakhir nonsense. Okay, nonsense kat sini Okay, nonsense mutation. Okay, yang ketiga ni nonsense mutation ni dia discuss about changes of mRNA codon into a stop codon. Okay, ini poin penting kelas. You baca ini, faham betul-betul. Okay, berlaku penggantian okay, di dalam sequence of bases, mana-mana one or more, okay, one or more, tak kisah berapa banyak pun yang berlaku penggantian dalam sequence of bases, tak ada masalah. Okay, tetapi penggantian tersebut apabila diganti, dia akan express codon stop ataupun stop codon. Faham tak? Okay, you tengok contoh kat sini. Okay, tengok contoh, perhatikan contoh kat sini. Okay, compare kan kat atas ni lah. Yang ni yang normal kan. Yang ni normal. Ni normal. Ni sequence normal. Okay. Once dia berlaku nonsense. Okay. Bila berlaku nonsense mutation like this. Okay. Dia express amino acid yang boleh express information stop codon. Faham tak? Okay. Contohnya ni ya. Kita tengok. Okay. Diganti sini kan. T kan. Okey, pergantian berlaku pada base, pada point mutation yang ke berapa ni? Kita bilang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6. Okey, point mutation pada base yang ke-6 iaitu T telah menggantikan apa? Okey, T telah menggantikan apa? Kita tengok sini balik. A. Okey. T telah menggantikan A kan ni kan? 1, 2, check balik tak apa? 3, 4, 5, 6 kan? Okay. Normally A, tetapi apa yang berlaku di sini adalah A telah digantikan kepada T. Okay, so T telah menggantikan A kat sini kan. Okay, jadi bila kita tengok dia punya pasangan dia, okay, bila kita tengok dia punya pair base dia, T dengan A kan, macam ni. A dengan U, A dengan U. Ni, okay, saya nak tanya, yang ni you faham tak ni? Ni pair ni tau, yang bawah ni pair.
konsep dia CGAU. Sebab apa? Kenapa tak CGAT? Sebab U ni dia represent on mRNA. Faham tak? Sebab ni kan mRNA. So tak without T lah. T is not express lah T. Tak ada tunjukkan lah T. Okay? Not available. So U lah. AU. Kalau AU kan? Okay, kalau T kat sini, dia dekat mRNA, jadi A. Kalau T, A. Okay, jadi kat sini, bila T, dia jadi A. So, information dia apabila berlakunya perubahan kepada base tadi, okay, pergantian base di point yang ke-6 ni, T ni, okay, kalau kita tengok kita check balik ni, express dia punya amino acid. Okay, yang pertama kita boleh tengok kat sini U. Okay, ini yang satu kan. Ini express ferrin. U. Ferrin amino acid. Okay, yang kedua UAA. You tengok, perhatikan yang kedua ni. Yang ni yang melibatkan point mutation kita, point yang ke-6 tadi. Nampak tak? UAA kan? Okay, jadi bila UAA, as we know, UAA is one of the 3 stop codon. Masih ingat tak stop codon ni? Saya tanya, masih ingat tak stop codon? Ni. Kena faham betul-betul ni. Stop codon ni ada berapa saya tanya? Okay. How many stop codon? 3. Ni dah ada dah. Okay, dah ada dah kat sini. Okay, ada 3. So, mana-manalah kalau dia jumpa UAA ke, kalau dia jumpa UAG ke, kalau dia jumpa UGA ke, so automatically dia akan stop. Okay. Bila automatically dia akan stop, jadi base yang di belakang ni belakang ni dah nothing, dah non-function. Okay, dah tidak berlaku ataupun tidak boleh mengekspreskan apa-apa amino acid. Faham tak? Ini yang berlaku kepada nonsense mutation. Okay, dia akan menyebabkan apa? Shorter polypeptide. Tengok sini. Perhatikan pada nota. Produce shorter polypeptide. Bermaksud apa? Yang saya cerita tadi lah. Dia hanya seperti sini kan. Yang ni dah stop kan. Bila stop, one stop here. So yang the rest is nothing. Stop everything. After point of mutation. After stop codon. Alright. Okay. Okay, itu adalah perbandingan ataupun perbezaan antara nonsense, missense and silence. Okay. Ketiga-tiga ini, saya nak refresh balik, saya nak remind balik, ketiga-tiga ini merupakan jenis-jenis base substitution. Okay. Dia macam-macam. Dia kaedah penggantian base ni, dia boleh menghasilkan pelbagai kesan lah. Sama ada kesan yang tidak nampak ataupun kesan yang nothing effect, kesan perubahan kepada amino acid dan juga codon, dan juga kesan penggantian tadi menyebabkan kesemua amino acid tidak akan berlaku ataupun terputus. Okey, iaitu stop codon ni. Okey, seterusnya kita tengok kepada nota yang seterusnya kat bawah ni. Okay, kita habiskan sampai sini, nanti kita tengok habis sampai ini dulu Lepas tu tengok latihan. Okay, seterusnya effect of base insertion and base deletion, which is frame shift mutation. Look here, this is the point. Frame shift mutation. Okay, frame shift mutation ni, okay, bahasa Melayu dia, kalau yang kita faham adalah dia merupakan mutasi anjakan rangka tau. Mutasi anjakan rangka ni, dia berlaku disebabkan oleh, ingat dengar dia berlaku disebabkan oleh berlaku insertion ataupun deletion mana-mana base di dalam sequence of nucleotide ataupun sequence of bases. Ini penyebab dia, sama ada berlakunya insertion yang ni dan juga deletion, dua saja. Substitution tak boleh. Substitution dia
tidak menyebabkan berlakunya friendship anjakan. Sebab apa? Sebab dia masih lagi mengekalkan bilangan base yang sama. Cuma dia hanya menggantikan mana-mana base saja, betul tak? Tapi kalau frame shift mutation, dia disebabkan oleh kehilangan satu ataupun lebih base ataupun pertambahan satu ataupun lebih base dalam sequence of bases yang sedia ada. You faham tak tu? Okay, pertambahan ataupun pengurangan sequence of base akan menyebabkan berlakunya frame shift. Okay, bagi saya, jika dibandingkan dengan gene mutation yang lain, dua ini, insertion dan deletion ni, kesan dia lebih harmful berbanding dengan substitution and also inversion. Okay? Kesan dia lebih berbahaya berbanding base substitution dan juga base inversion. Okay, itu umum, secara umum. Okay, kita tengok. Okay, tengok nota sama je, yang macam saya terangkan tu sama je. Apa yang kalau you boleh adapt apa yang saya dah explain tadi, sama je apa yang ada dalam nota. Okay, addition maksudnya bila dia sisip, okay, masukkan ataupun dia hilang base, dia akan menyebabkan berlakunya frame shift. Okay. Okay. Okay, bila maksudnya, bila berlakunya frame shift mutation ni, for sure lah dia akan berlakunya perubahan secara total. Secara total sequence of polypeptide chain. Polypeptide tu maksudnya apa? Amino acid. Berubah secara total daripada point of mutation. Okay, contoh kita tengok. Tengok contoh ni. Okay, yang pertama kan. Okay, katakanlah base insertion T masuk sini. Satu saja, you bayangkan. Disebabkan oleh T insert between base A and base A here, daripada, okay, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, aku tengok sini Okay. Point of mutation occur at kejap je. Yang tu mengikut pada skala. Semua. Okay. Okay, sorry kelas Okay. Kita continue. Okay, maksudnya bila base incision berlaku di point mutation number 4 here, okay, between base A and base A, okay, menyebabkan daripada point mutation kat sini, kalau kita perhatikan kat sini, okay, perubahan secara total amino acid berlaku. Okay, maksudnya daripada yang kedua ni, ketiga, keempat dan seterusnya semua akan berubah dia punya amino acid. Okay, ini disebabkan apa? Disebabkan berlakunya anjakan rangka tadi ataupun frame shift. Sebab apa? Sebab kita akan bilang tiga-tiga kan. Okay, ni satu kodon. Okay, ni kodon kedua, ni kodon ketiga, kodon keempat dan seterusnya. Okay, macam tu Okay, yang kedua, kalau ni type 1 is insertion. Okay. Okay, yang second one is deletion. Okay, kalau deletion berlaku kehilangan mana-mana base kat sini, contohnya pada point yang kita ambil T juga, point yang keempat kan. Okay, T remove from sequence. Okay, dia remove daripada sequence ni. Okay, jadi berlaku anjakan juga. Yang ni akan bergerak sini kan untuk cukupkan kodon kan. 3-3 kan, betul tak? Okay, so ni 1, ni 2, yang ni 3. Okay, ni yang dikatakan sebagai frame shift, anjakan. Okay,
Disebabkan oleh friendship mutation tadi, dia memberi kesan kepada perubahan amino acid secara total. Terima kasih banyak. Tak sekarang ni. Jadi benda sebenarnya ni juga lagi dia. Tak, dia tak ada masalah. Tak. Markah tinggi dah. Cuma saya target 96. Tinggi yang saya bagi agak tu. 94 tak ada masalah. Dari segi pembayaran tak ada masalah. Sana bayar nak tempat ni untuk bersih lagi. Kat mana yang crash? Okey, itu saya kena tengok ni nantilah. Tak, mula. Okey. Okey. Okey, setuju. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Sebab saya ni ISO ni, petang ni closing. Saya kena ni sikit, saya kena tunjukkan benda ni. Okey. Okey. Yes. Okey, sorry. Okey, kita teruskan Okey, ada soalan tak setakat ni? Untuk effect of base insertion and deletion untuk friendship mutation. Ada soalan tak? Okey, boleh follow lagi. Okey, kalau boleh follow, kita terus kita tengok soalan kita. Tengok soalan Saya stop sharing yang ni. Lalu nota. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Okey. Saya share soalan Okey, soalan saya harap semua dah jawab soalan ni. Yang saya share malam tadi Yang saya share malam tadi. Okay, let me discuss this question first. Okay, ni berkaitan dengan base mutation yang kita ataupun point mutation. Okay, question said that, kita tengok. Okay, figure 2 shows the normal sequence of an mRNA and its corresponding translated into ini. Okay, saya nak you all faham yang ni dulu. Yang ni. Okay, saya nak tanyalah secara umum kat sini. You faham tak baca sequence ni? Dengan polypeptide yang ke bawah ni. Faham tak? Tak faham? Beritahu tak faham. Kat mana tak faham nanti saya terangkan. Okay? Macam mana? Faham Saya tak? kurang faham sir. Faham. Okay. Okay. Dia baca Okay, 333. okay, right. Okay. Basically, tak apa. Yang tak faham, kita tak faham tak apa. Kita belajar kan? Okay. Okay. Yang penting, kita nak settle masalah yang tak faham tu. Yang faham tu, okay, keep je. Teruskan Okay, maksudnya, okay, sekarang ni, dia bagi sequence of mRNA. Ini adalah sequence of mRNA kan? Okay, jadi, dalam mRNA, ni mRNA kan? You buat apa, assignment dulu tu kan? Topik transcription, translation kan mRNA, dia produce mRNA. So mRNA ni dia ada base. Dia buat sequence, dia base lah. Okay. Dia ada base dalam ni. Okay, contohnya AUG, DAA. Ni contoh lah. Dia AUG, DA dan seterusnya contoh Okay, jadi kaedah dia adalah apabila sequence of base ada pada mRNA ni, okay, jadi pembacaan dia adalah 5' to 3' tu yang pertama. Okay, 5' to 3' tu direction dia, okay, dalam proses. Okay, yang kedua adalah cara pembacaan untuk penghasilan amino acid ataupun polypeptide. Kita baca mengikut codon by codon. Faham tak? Codon by codon. Maksud codon adalah triplet bases. Maksud codon adalah triplet bases. Triplet bases ni apa? Base 3-3, faham tak? Macam tadi, macam siapa yang respon dia kata baca 3-3 tu? Itulah, betul lah. Okay, base 3-3. Base 3. Okay, base 3 maksudnya 3 base 1 codon. Maksudnya, okay, ni satu codon. Okay, saya buat warna merah. Ni satu codon, ni codon kedua, ni codon ketiga kan? Ni codon keempat, ni codon kelima, codon keenam. Nampak tak? Okay. Setiap codon dia menghasilkan satu amino acid. Ni amino acid 1, ni amino acid 2, ni amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, amino acid 6.
Nampak tak? Nampak tak yang tak faham? Okey, nampak kan? Nampak. Jadi kita akan tengok corresponding between codon dengan amino acid dia. Bagi faham dulu. Apa relation dia antara codon on mRNA dengan polypeptide ataupun dengan amino acid yang dah diterjemahkan. Okey. So, soalan kat sini dia bagi lagi table yang menunjukkan amino acid. Amino acid mengikut kepada codon. Ni adalah senarai dia yang diberikan dalam soalan. So kita terus kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. What is the sequence of normal template DNA strand? Yang ni yang pertama ni. So macam mana? Basic, one mark saja. Ni soalan exam tau. Ni soalan exam. Kalau betul-betul faham ni, saya percaya you all boleh buat. Okay, so macam mana? Siapa nak who want to share jawapan dia kat sini? Saya. Okay, Kalau share dulu. Share dulu dekat tu. Share dulu. Okay, nak sebut pun tak apalah. Okay, nak sebut pun tak apa. Siapa nama? Awatif. Okay, Awatif. Okay, apa jawapan dia? TAC. TAC. TSC. Okay, lagi? CTT. CTT. TTT. TTT. GTT. Okay. CTA. CTA. Right. GTA. Ada lagi tak? Tu je. Ni je jawapan dia. Puas hati dengan puas hati dah dengan jawapan ni. Tak tahulah. Okay, kita tengok Okay, thank you Atif. Okay. Question said that dia nak normal template DNA strand. Jadi dia nak normal. Normal ni yang tak mutasi lah, kan? Yang tak termutasi lah, normal. Normal DNA, normal template DNA strand. Okay, jadi macam mana kaedah dia? Okay, DNA. Satu lagi poin penting kat sini adalah DNA. Bukannya mRNA. Okay, dia berbeza. Okay, jadi macam apa step yang kita perlu tengok untuk jawab soalan ni? Okay, sebelum saya bagi jawapan, sebelum saya beritahu adakah betul jawapan Awatif ni, kita tengok. Kita check dulu. Okay, daripada ni, okay, sekejap saya ambil kat sini. Okay, kita tengok balik. Okay, this is the mRNA, right? Okay, this is the mRNA. So, dia nak dalam DNA kan? Ni kan dia kata, ni kan normal sequence of mRNA. Jadi dia nak normal template DNA. Jadi dia nak acuan dia. Okay, dia nak acuan dia. Jadi kita kena buat apa? Back to basic balik lah. Cari complementary basis antara sequence of mRNA ni supaya dia dah jadi dalam keadaan DNA. Tengok satu-satu Okay, A apa? Dia komplement dengan apa? A dia komplement dengan T. U komplement dengan DNA tau. Sebab sini dia. U A G C. Okay, G C A T kan? A T maksudnya kita hanya go through konsep complementary basis saja untuk kita nak mencari normal template DNA strand. Okay. Jadi GTT, CTA, GTA. Okay, betul tak jawapan Awatif tadi? Tengok kita. Okay, cara kita nak check, cara kita nak recheck jawapan kita betul tak betul, kita kena check tiga-tiga tau. Codon by codon. Baru kita tak miss. Check tiga-tiga, okay. AUG, TAC, alright. Done. GAA,
CTT dan AAA TTT dan macam tu kita check 3. Supaya kita tak confuse dan kita tak membuat kesilapan. Okey. Cuma satu je. Jawapan dari segi sequence DNA strand ni betul. Yang Awatif bagi ni betul, saya terima betul. Tetapi tidak ada markah juga. Sebab apa tak ada markah? 3 prime dengan 5 prime. Betul. Dia tidak ada direction. Okey, jadi kena tulis direction here. 3 prime Saya here, cakap 5 prime. bisa ada ni. Okey. Okey, maksudnya kena ada direction Kena ada direction, you get 1 mark. Kalau tak ada direction, no mark given, okey? No mark given. Okey, kita pergi kepada question B. Frequent exposure of the normal gene radiation can lead to mutation, thus resulting in the production of a mutant mRNA. So what is the amino acid? What is the amino acid sequence? If dia nak ni. Ni keyword soalan kita. What is the amino acid sequence if? Tengok. Uracil in the 5th codon is replaced by cytosine. Okey, saya nak siapa jawapan? Siapa nak share jawapan? Untuk soalan one Roman. Soalan ni. Asparatic acid ke? Asparatic acid. Tu je jawapan dia. Siapa ni? Siapa yang bagi Fezai. Okay, Faisal. Saya tengok orang yang sama je respon Orang lain tak ada langsung respon. Faisal, Awati saya dah boleh ingat dah nama-nama yang biasa respon. Orang lain macam mana? Laki macam mana? Laki mana? Okey. Jadi sekarang ni, tadi Faisal tadi kata aspartik. Kalau aspartik saja jawapan dia tidak tepat, salah. Tidak diberikan markah. Kerana apa? Kerana ni, tengok ni. Kerana dia nak sequence. Sequence ni apa? Kena tukar semua. Ya, betul. Itu adalah. Dia baca soalan. That's why saya highlight. You nampak ni? Saya dah highlight dah perkataan ni pada masuk soalan ni. What is the amino acid sequence? Sequence ni apa? Jujukan. Jujukan amino acid. Apakah jujukan amino acid jika jika apa dia kata? Uracil in the 5th codon replace. Maksudnya dia substitute lah kan? Dia substitution kan? Replace by cytosine. Kita check kat sini balik. Kita check kat sini. Saya tulis balik lah. AUG kan? GAA. Tulis mula tak apa. AAA. CAA. Alah, ni pula. GAU. DAU and CAU. Okey. Jadi dia kata apa tadi? Uracil in the 5th codon. 5th codon mana? Ni codon pertama kan? Kita tulis tadi 2, 3, 4, 5, 6. Uracil in the 5th codon. Uracil mana? Okey, ni kan? Ni 5th kan? 5th kan? Okey, uracil. Uracil adalah yang ni. Yang ni. Yang ni dia replace by cytosine. C. Jadi GAC. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena menyatakan perubahan sequence of amino acid. Termasuklah yang kelima ni. Jangan buat yang 5 je. Semua sekali. Jadi apa jawapan dia? Kita kena list out kan ke semua sekali termasuklah 5th codon yang dah berubah kat sini. Amino acid 5th codon yang telah berubah kat sini. So jawapan dia apa? Pertama ada berubah, tak berubah kan? Okey, MET. Yang kedua berubah tak? Tak berubah kan? GAA. GAA tadi apa? GLU kan? Okey, third codon AAA berubah tak? Tak berubah. L2X. Tulis balik tak apa? Tulis balik. Listkan semula. CAA apa? Tak berubah. Tak berubah. GLU. Okey, GAC. GAC berubah tak kan? Okey, GAC apa? Aspin. Jadi Aspartic. ASP. Okey, lepas tu CAU tak berubah. Tak berubah dia ke SIS. So this is the
answer. You get 1 mark. Okay. Listkan semula. Okay, begitu juga yang ni. Okay, yang kedua pula tengok. Guanine in the second codon is deleted. Guanine mana guanine? Second codon mana? Ni, second codon kan? Ni kan? Okay, ni kan? Okay, ni dia kata guanine. Yang ni yang buang. Delete. Keluar daripada sequence. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan jadi frame shift. Kan? Dia akan jadi frame shift mutation kan? Sebab dia delete kan? Ingat tadi kita belajar tadi. Okay? Jadi apa yang berlaku adalah dia beranjak. Dia akan anjak sini, yang ni akan anjak sini, yang ni akan anjak sini. Betul tak? Yang ni akan anjak sini supaya dia cukupkan triplet bases. Betul tak? Jadi apa jawapan dia? Betul. Okay, siapa yang boleh bagi jawapan untuk question number 2 Guanine in the second corner is delayed. So dia delete already. So effect or product sequence of amino acid. MET, Okay, MET. Okay, right. Ni tak dapat apa. LYS, LYS. Okay, LYS lagi. ASN, ASN lagi. LYS, LYS. ILE. ILE. Alright. Okay, betul tak? Check balik lah. Refer balik pada kita punya table kat sini. Kan, ikut pada perubahan sequence of base codon kat sini. Bila dia dah satu base dah buang, so berlaku perubahan secara total kan. Semua akan berganjak, semua jadi frame shift. Jadi amino acid pun akan berubah. Bermula daripada second codon sampailah kepada fifth codon. Okey, jadi jawapannya betul tak? MET betul. Cek satu Ni betul. LYS betul tak? A betul tak LYS? Right. AA kan? Tengok sini kan? S betul. Betul. AAC betul tak? AAC, ASN. AAC betul. Okay, right. Lepas tu tadi AAG betul tak? LYS. AAG. Tengok balik dalam kotak. AAG, LYS, right, betul. Lepas tu AUC, betul tak? ILE. AUC, ILE, right, betul. So, accepted, you get 1 mark. Macam tu je. Okay, faham tak? Okay. So, any question? Setakat ni? Ada soalan setakat ini? Faham saya. Okay, kita terus kepada soalan terakhir. Soalan bawah tu. Ada lagi, ada 3 soalan lagi je. Banyak lagi soalan. Okay, state type of mutation in B1 and B2 and what are their effect? Ni. Kita kena pasti dulu mutasi B1 dan B2 tu. Daripada soalan ni lah, soalan B ni. Di soalan B kan, kita kena pasti. So, siapa boleh bagi jawapan? Ni direct to the point je ni. Mutant 1 type base substitution. Okay, sebut je. Okay, base substitution. Yes, base substitution. Effect dia silent mutation. Effect dia? Silent mutation. Okay, kalau you buat, okay, silent. Saya tulis dulu silent mutation. Tak, bukan. Effect dekat mutant B1. Effect kan mutant B1. Okay, sekejap. Effect dia, you kata silence mutation. Kat sini Okay, siapa ni? Siapa yang bagi jawapan ni? Fezai. Nama-nama? Fezai. Okay, Fezai. Okay, base substitution, right. Okay, tengok effect. Kan kita dah go through nota. Okay, silent mutation ni, dia adalah jenis. Dia bukannya kesan. Faham tak? Dia macam ni, okay. Base substitution, saya sebut macam ni. Base substitution. Pecah lagi kepada 3, kan? Silence, kan? Lepas tu missense, nonsense. Ni type ni semua type ni. Main type dia adalah base substitution Ni type dia, type 1 dia silence, missense, nonsense. Okay, jadi silent mutation ni supposedly kita slash option kepada base substitution here. Jadi jawapan ni kat atas lah, silence
Kat sini dia tak boleh letakkan efek. Tak boleh letakkan efek Okay, tak apa. Good try. So Efek dia apa? dia sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Betul ke sickle cell anemia? Cell mutation. Baru tadi bincang. Kejap. Hmm. No effect. Siapa boleh bagi tahu? Sickle cell ni apa? Cell DNA mutation. No effect. Non Effect. non-effect. Yes. Right. Okay. Okay, kita pergi kepada type 2. Ni type 2 ni. Yang ni tadi yang kita bincang ni. So apa? Deletion. This one? No effect, sir. Base deletion. deletion. Okay, right. Effect dia? Kesan ni kita nak cakap apa ni? Major thalassemia. Okay, kalau you tulis major thalassemia, ini adalah contoh disease. Okay, memang kesan juga contoh disease, tapi ikut pada soalan Friendship mutation. friendship mutation dia di bawah type tau. Ni kita boleh slash dengan friendship mutation here. Friendship mutation ditulis di sini. Amino acid Okay, change. sebab base jadi kat sini supposedly kita kena explain little bit about their effect kat sini. Jadi kita nak tulis apa? Amino acid sequence changes. Okay, changes from The point. point of mutation. Point of mutation. Okay, sikit. Okay, 2. Okay, tu je. Faham Okay, seterusnya kelas. Question D. 2 example of mutagen. Ni tengok dalam nota pun boleh. Tahu saya dah terangkan nama apa dia mutagen kan? Contoh apa? Okay, cepat. Kita nak habis dah ni. Gamma Lepas ni ada ray. kelas kan? Ray. Gamma ray. Lagi? Mustard gas. Lagi. Cepat. UV rays. Mustard gas. UV ray. bromide. Mustard gas, bromide, macam-macam lah. Okay, banyak boleh. Listkan 2 sahaja kat situ. Okay, seterusnya last one. Type of mutation. Sickle cell and thalassemia. Yang ni. Okay, untuk sickle cell anemia? Base substitution. Yes, base substitution. Last one, thalassemia? Base deletion. Base deletion. Okay, base deletion. Okay, you have to remember benda ni memang kena hafal lah. Start daripada kita kena faham konsep dia, perbandingan, beza antara jenis-jenis dia. Kita boleh faham macam mana kita nak mengenal pasti genetic disease lah. Okay, ada soalan tak sebelum kita stop lah? Sir, Ada soalan setakat ni? yang thalassemia Ya. kan, kalau kita buat base insertion boleh kan? Base insertion thalassemia tidak boleh sebab dia disk kan ni dia khusus. Dia penyebab kepada penyakit disease ni, thalassemia ni, genetic disease ni adalah ni base deletion. Base deletion akan menyebabkan thalassemia. Decision tak. Jadi dia memang deletion memang di prefer kepada thalassemia. Kalau substitution di prefer kepada sickle cell anemia. Kena hafal. Yang ni memang wajib hafal Okay. Okay. Terima kasih, sir. Yang tu memang wajib hafal. Alright. Okay, so stop. Okay, anything else? Okay, saya stop untuk recording Kita dah habis. Saya stop recording. Nanti saya up lah dalam tu dalam Telegram